Peningkatan sasaran prestasi perbelanjaan pembangunan menjadi fokus Melaka untuk tahun hadapan. Selain itu, Majlis Perbandaran Alor Gajah telah menyediakan pelan pembangunan bagi kawasan-kawasan tumpuan di bawah pentadbirannya. Untuk paparan lanjut, kita bersama rakan penyampai Nur Amalina Abdul Halim. Silakan Amalina. Terima kasih, Dia. Ketua Menteri Melaka, Datuk Seri Abdul Rauf Yusof, mahu sasaran prestasi perbelanjaan pembangunan di negeri ini meningkat 92% untuk tahun hadapan selepas konsisten dengan sasaran 85% yang ditetapkan Jabatan Perkhidmatan Awam JPA. Ia bertujuan membantu menyelesaikan projek kerajaan negeri lebih pantas demi kemudahan masyarakat. Beliau juga meminta semua jabatan dan agensi di bawah pentadbiran kerajaan negeri menjadikan prinsip outcome-based approach sebagai kayu ukur dalam aspek pembangunan negeri. Hasilnya kita dapat lihat hari inilah beberapa pejabat-pejabat tanah galian agensi kerajaan telah meraih anugerah. Dalam memantau dan menilai projek-projek ini, keberhasilannya ialah ada yang dapat menyelesaikan projek lebih awal pada tarikh yang sepatutnya. Jadi kita dapat tengok tadi JKR umpamanya Jalan Bemban Gapam tu telah dapat disempurnakan seawal 2 bulan lebih daripada tarikh yang ditetapkan. Jadi saya selaku pentadbir negeri melihat ini sebagai satu perkembangan yang baik untuk memakmurkan rakyat dalam mensejahterakan. Beliau berkata demikian ketika ditemui pada Majlis Anugerah Projek dan Program Terbaik serta Anugerah Kajian Penilaian Outcome Terbaik Negeri Melaka. Majlis Perbandaran Alor Gajah MPAG sudah menyediakan pelan pembangunan bagi kawasan-kawasan tumpuan kawasan pentadbirannya, terutama di pintu masuk negeri Melaka. Yang di-Pertua MPAG, Saifuddin Abdul Karim berkata, ia bagi memastikan Alor Gajah maju seiring dengan kawasan lain di Melaka dan tidak jauh ketinggalan dengan kawasan di bawah pentadbiran pihak berkuasa tempatan PBT yang lain. Katanya selain Bandar Alor Gajah, turut terlibat dalam rancangan pembangunan itu adalah beberapa kawasan di Parlimen Masjid Tanah. MPAG telah membuat beberapa rancangan khususnya di kawasan Parlimen Masjid Tanah, iaitu di Kuala Sungai Baru, di Bandar Masjid Tanah dan di Tanjung Bidara. Di belah Alor Gajah, di kawasan Parlimen Alor Gajah, kita menumpukan di Bandar Alor Gajah sendiri dan juga di kawasan Pulau Sebang. Kita juga melihat kawasan-kawasan di Durian Tunggal yang kita boleh majukan Kementerian Pembangunan dan Kerajaan Tempatan. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas majlis perasmian sambutan Hari Perbandaran MPAG ke-20 dan sambutan Hari Raya di dataran MPAG. Hadir sama pada majlis berkenaan yang di-Pertua Negeri Tun Muhammad Ali Muhammad Rustam dan Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof. Dalam pada itu, lebih 6,000 pengunjung dijangka memeriahkan sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan di MITC Aikro bermula esok hingga 16 Mei. Pengarah Pendidikan Melaka, Muhammad Ghazali Ahmad berkata, pelbagai tarikan disediakan termasuk pameran oleh Kementerian Pendidikan. Pada sambutan itu juga, sebanyak 32 anugerah akan disampaikan kepada guru-guru terpilih termasuk 2 anugerah utama iaitu Anugerah Tokoh Kepimpinan dan Tokoh Guru Kebangsaan 2023 yang akan disampaikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan satu lagi, kita libatkan game antara guru dengan pegawai-pegawai tertinggi dan YB Menteri Pendidikan untuk bermain bowling di bowling center kita. Dan selebihnya kita adakan bus-bus yang banyak. Itu kelainan. Kadang-kadang dulu-dulunya tak banyak bus seperti hari ini. Sekarang ni kita ambil di MITC Dewan A dan Dewan B itu. Guru Insani Pemangkin Madani adalah tema bagi Hari Guru tahun ini. Hilang nyawa sendiri dan rakan seperjuangan ketika melakukan misi penyelamatan. Itu antara risiko dan pengorbanan anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM. Wartawan Nur Syafina Sari menyelami pengorbanan wira-wira tidak didendang itu sempena sambutan Hari Anggota Bomba Sedunia 2023 yang bakal berlangsung esok di Bandar Hilir. Sakit dan kesedihan hanya mampu dipendam sendiri
demi memastikan keselamatan nyawa orang yang ingin diselamatkan. Bagi Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Bukit Katil, penolong kanan pengusaha bomba Muhammad Hamdan Sudin, kehilangan rakan di hadapan mata sendiri dalam satu misi menyelamat penduduk terjejas banjir di Kampung Sungai Putat 2 tahun lalu beri kesan mendalam ke atas dirinya. Ketika misi itu, dia bersama seorang lagi rakan turun membantu penduduk di kawasan tersebut sebelum Allahyarham Muhammad D.H. Yusof lemas. Walaupun mengambil masa sedikit lama untuk pulih daripada trauma, namun dia akan terus membantu mereka yang memerlukan sepanjang perkhidmatannya. Pada masa dan ketika kejadian, saya dan sahabat saya seorang lagi, PK2 Muhammad Razali bin Musa, adalah 3 individu yang berada dalam situasi cemas, situasi yang orang cakap nyawa kami berada di ujung tanduk lah. Dan pada kejadian itu meragut nyawa PBK2 Muhammadiyah yang tu memberi kesan yang mendalam pada jiwa saya sehingga ini. Dan bercerita berkaitan dengan insiden itu pun sebenarnya saya dah sesebab. Jadi untuk kuatkan semangat saya tu, saya buat kapan ini adalah asam garam dalam jabatan di mana saya perlu hadapi secara cekal lah. Penolong kanan 2 Khairul Naim Abu Qasim turut berkongsi pengalaman duka apabila dia tidak dapat melupakan mayat 2 kanak-kanak yang rentung di bawah katil dalam satu kebakaran. Katanya perkara berkenaan tidak dapat dielak bagi seorang anggota bomba. Ia merupakan asam garam dalam perkhidmatan. Tentulah bila teringatnya mangsa rentung tu, kita teringatkan anak-anak itu yang seakan sama baya dengan yang kata begitu juga dengan kes-kes lain. Kalau misalnya kata dalam Kemalangan Jaya, bila nampak itu cukup risau. Bila terima panggilan Kemalangan Jaya, risau kalau ahli-ahli keluarga kita ke yang terlibat dalam tu kan. Itu kita risau tu. Menjadi anggota pasukan penyelamat bukan mudah. Setiap misi menyelamat punyai risiko tersendiri. Bomba dalam jabatan ni, di bomba, cabaran tu dia bukannya situasi yang sama setiap hari yang perlu dihadapi. Dia adalah situasi yang berbeza bagi setiap kes. Dan setiap kes tu kita perlu, setiap kes ataupun panggilan kecemasan ataupun bantuan kepada masyarakat, kita perlu tangani ni secara berhemah dan mempunyai material skill, knowledge dan kemahiran untuk kita tangani. Untuk anak-anak muda yang mana berminat untuk menyertai pasukan uniform sebagai anggota bomba, okey, nasihat saya, jaga kesihatan, kekalkan kecergasan, baik fizikal, minda semua. Okey, kekalkan. Lepas tu kalau ada rasa layak, boleh mohon. Jangan takut-takut nak sertai bomba. Setakat direkrut apa semua tu, anggap perkara lumrah. Itu semua untuk mendisiplinkan daripada awam kepada badan uniform. Sebab kita dalam jabatan bomba ni memang perlukan disiplin yang tinggi. Pelbagai risiko ditempuhi oleh anggota bomba setiap hari dalam misi menyelamat. Ada kalinya sehingga meragut nyawa mereka. Laporan Nur Syafina Sari, RTM. Paparan berita dari Melaka berakhir di sini. Salam Malaysia Madani kembali ke Angkasa Puri. Baik, terima kasih Amalina langsung dari Melaka.